tadi di mana mereka mendapat sesuatu dengan mudah, kemudian mereka menjualnya. Jadi itu yang menjadi masalah. Sampai bila kita nak sedarkan orang Bumiputera, orang Melayu bahawa ini adalah tanah air mereka, mereka sepatutnya mempertahankan. Mungkin Datuk dalam Perhimpunan Agung UMNO tidak lama lagi, mungkin dalam usul-usul yang dibahaskan perlu diperkatakan tentang hal ini. Tidak perlu lagi malu ataupun seperti Datuk katakan apologetik, terlampau takut untuk memperjuangkan, untuk menyedarkan, bukan apa, untuk menyedarkan orang Melayu bahawa mereka sepatutnya mempertahankan apa yang mereka ada. Ada pemanggil dari Sabah. Halo. Assalamualaikum Datuk Gulam. Waalaikumsalam warahmatullahi. Silakan tu. Oh, saudara Dalan, saudara okey, terima kasih banyak, Profesor. Kenapa kita hangatkan hak orang-orang Bumiputera dan Melayu? Kerana kita tahu, sekarang kita ketinggalan. Kita hanya banyak bercakap, tidak menolong. Orang-orang di atas pun hanya janji-janji. Jadi itu pasal kita tahu yang 40% ni, itu pun banyak, duit dia banyak, kena dia banyak utang. Dia beli kenderaan yang itu pun baru berapa persen deposit. Kalau dia bayar cash, apa yang utang ada pada dia pada hari ini, dia tidak dapat bayar tunai. Apa yang ada utang sama dia. Jadi kita tidak boleh kategorikan dia ini orang kaya, orang tengah, orang apa. Dia ini masih orang muplis. Kerana bila masa saja dia akan tidak mampu bayar, akan diambil balik kendaraan dan akan menjadi dia muplis. Tapi tolong bantu cara apa sekalipun. Kerana orang di bawah ini ada duit, tapi tidak ada cara untuk nak mencari perniagaan yang betul-betul menjana keuntungan. So, tolong bagi apa-apa perniagaan yang boleh memberi keuntungan kepada orang Bumiputera. Jangan cakap saja. Turun ke bawah, bagi cara macam mana modal kita boleh keluar atau tidak daripada sesiapa yang ada duit, daripada dia simpan bank berbilion-bilion, bagus dia tolong Bumiputera, dia mungkin mendapat 2-30% keuntungan daripada banyak bercakap. So, Bumiputera akan dibimbing oleh kerajaan, oleh menteri. Insya Allah kita akan maju. Tapi kalau hanya bercakap, tahu kenapa kita bercakap? Kerana kita gagal. That's why kita berulang-ulang, tapi tidak akan pulih kembali kalau kita tidak tunjuk jalan, bagi peluang kepada orang Melayu dan bagi keuntungan, tidak akan maju. Tidak akan maju. Baik. Tunjuk jalan, bagilah dia peluang. Kalau dia ada duit, tunjukkan jalan. Tidak ada duit, bagi modal. Baru sukses. Baik, terima kasih. Waalaikumsalam warahmatullahi. Kita akan bercakap mengenai pandangan yang diutarakan oleh Datuk Gulam tadi. Datuk sudah pun bersiap sedia selepas ini, begitu juga dengan Dr. Azmi. Kita akan kupas secara serentak kerana kita nak berehat seketika. Kembali nanti kita akan terus berbicara mengenai memperkasa ekonomi Bumiputera, satu tajuk ataupun topik yang memang tepat untuk kita bicarakan. Apatah lagi, dua tetamu yang berada di studio ini mampu untuk memberikan penjelasan yang hebat dan panjang lebar. Kita jumpa lagi selepas ini. Jangan ke mana-mana. Menongkah batasan masa, mengupas isu semasa, menjadi saluran pelbagai suara, segalanya baru dan benar di Berita Bernama TV. Pengurangan subsidi bahan api sebanyak 20 sen bagi setiap liter minyak RON 95 dan diesel dapat membantu penjimatan subsidi sebanyak 1.1 bilion sehingga akhir tahun 2013. Bagi memurangkan bebanan rakyat, kerajaan masih menanggung subsidi setiap liter minyak RON 95 sebanyak 63 sen dan diesel sebanyak 80 sen. Pengurangan subsidi merupakan satu proses pengukuhan ekonomi bagi jangka pendek dan sederhana yang bertujuan memberi kesan positif kepada kesejahteraan rakyat. Pengurangan subsidi, langkah positif ke arah negara.
Baik, terima kasih. Kita jumpa lagi Ruang Bicara dan anda masih lagi berpeluang untuk bersama kami di talian 03-2059-4624. Kita bicara mengenai pemerkasaan ekonomi Bumiputera dan masih kekal bersama saya yang berbahagia Datuk Akbar Ali, Setiausaha Kerja UMNO Melaka, dan juga yang berbahagia Dr. Azmi Hassan, Geostrategis UTM. Datuk, saya nak bagi ruang yang seluas-luasnya kepada Datuk. Hujah Datuk tadi terlekat di pertengahan jalan, disusuli dengan dua pertanyaan oleh dua pemanggil tadi, Datuk Ibrahim dan juga Datuk Gulam. Mungkin Datuk boleh dapat melihat bagaimana kehendak dan juga pandangan mereka ini. Okey, supaya saya tidak disalah ertikan nanti kan, kerana bukan salah mereka, mungkin salah saya menyampaikan. Dalam membicarakan ini bukan satu isu yang mudah. Sebenarnya banyak parameters perlu dibincangkan. Cuma tadi saya mengambil parameter dasar. Tapi bukan makna perkara lain kita boleh ketepikan seperti mana yang Cik Ibrahim cakap tadi kan. Sebab Datuk Ibrahim sikap pun penting. Kalau orang Melayu sendiri tidak mahu mengambil peluang itu atau dapat peluang itu segera lupuskan, apa kerajaan boleh buat? Dasar apa pun tak akan berjaya. Jadi itu saya tidak nafikan. Jadi sekarang pula kalau kita dah tahu orang Melayu tidak ada sustaining power, tidak ada stamina untuk menyimpan lama, bagaimana kita nak mengatasi masalah ini? Jadi antara lain sebenarnya tersentuh oleh PM dan juga TPM untuk memperkasa modal insan supaya nanti mereka dengan pendidikan yang tinggi boleh meningkatkan social mobility mereka. Dengan itu akan ada purchasing power yang tinggi, yang kuat, dan juga ada sustaining atau retaining power yang kukuh. Maka dengan itu mungkin kepantasan mencairkan apa-apa yang dapat seperti saham dan sebagainya akan dapat dicegah, dihalang, tapi bagi tempoh yang panjang lah. Cuma saya ingin menarik perhatian. Tadi saya cakap pasal dasar. Dan di sini bukan mencari salah orang, tetapi kita kena lihat di mana ada kelemahan di situ nak dibetulkan. Jadi kalaulah tadi saya menyentuh sebahagian tentang dasar, sebab kita tidak mahu orang kata menyusukan kera di hutan, tapi kita akan juga lihat bagaimana kita punya dasar sebenarnya macam tidak ada vertical horizontal integration. Tidak ada integrasi secara mendata dari segi buat dasar dan tidak ada integrasi secara menegak. Dan ini menyusahkan orang di bawah. Contoh kita katakan ada banyak institusi yang memberi latihan untuk orang Melayu Bumiputera menjadi entrepreneur, nak melatih graduate yang tidak ada pekerjaan untuk jadi entrepreneur. Okey, mereka diberi latihan sampai 2 tahun. Saya ada baca sampai mereka sanggup berhenti kerja sementara kerana nak mengikut program ini. Tetapi oleh kerana tidak ada dasar, yang saya kata tidak ada integrasi secara horizontal, mendata dan vertikal, contohnya tidak disediakan modal untuk dia meniaga. Jadi selepas dia habis training, apa dia nak buat? Ini yang antara lain satu aspek yang saya ingin menekankan, bahawa kerajaan mesti melihat mesti ada vertical and horizontal integration dalam rangka dasar. Dan satu lagi, sebab saya nak menekankan dasar, kerana apa pun dia mesti bertolak dulu pada dasar yang betul. Kalau Singapura ada total security, Israel ada total security sebagai dasar apa orang kata dasar induk, mother policy. Malaysia tidak ada. Kita tidak ada mother policy. Kerana itulah vertical horizontal integration tidak ada atau kurang berlaku. Cohesion kurang berlaku. Jadi kita mesti ada mother policy. Dan kalau kita katakan tadi, dan saya cukup suka perkataan yang diungkapkan oleh Yang Amat Berhormat Perdana Menteri, kalau